Penekanan budaya kerja berprestasi tinggi dengan setiap kementerian menjadikan pelan jangka pendek dan panjang serta mencapai sasaran ditetapkan, terutama memutuskan rantaian pandemik dan memulih semula ekonomi. Mengambil konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan, bagaimana ia boleh dizahirkan dalam konteks perpaduan dan penyatuan masyarakat melangkaui perbezaan kaum, etnik maupun parti politik, terutama dalam memulihkan kembali ekonomi, perpaduan dan kemakmuran ekonomi. Topik ini menjadi fokus dalam Walbis seketika nanti. Dan saya Akmal Hafiz Ruslan akan bersama anda untuk setengah jam yang berikutnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. BIS Malaysia edisi Rabu 1 September 2021. Ketika ini bersiaran langsung menerusi saluran berita RTM dan di TV1. Selain itu, anda juga boleh ikuti kami di Facebook atau YouTube BIS Malaysia. Baiklah saudara, sebelum kita ke fokus utama, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Merapatkan jurang pembangunan di antara negeri-negeri dan jurang pendapatan di antara kelompok masyarakat menjadi antara fokus Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed selepas dipilih semula untuk memegang jawatan tersebut di bawah pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Perancangan jangka sederhana dan jangka panjang telah dirangka untuk meningkatkan aspek pembangunan ekonomi terutama di 6 buah negeri terkebelakang. Isu keperluan asas penduduk terutama di kawasan luar bandar seperti bekalan air, elektrik dan infrastruktur digital juga antara yang akan diberi tumpuan. Jadi ini tumpuan kami di IPU dalam 5 tahun akan datang. Yang pertamanya ialah untuk merapatkan jurang antara negeri maju dengan negeri kurang maju dan berkait dengan itu untuk merapatkan jurang perbezaan pendapatan. Jurang pendapatan antara yang kaya dengan miskin. Yang keduanya adalah untuk memastikan bahawa keperluan asas dapat dinikmati oleh rakyat, termasuklah rakyat yang tinggal di pedalaman di Sabah, Sarawak, masyarakat orang asli umpamanya. Ini antara perkara yang kita perlu pastikan.
Beliau yang ditemui selepas mengimbas kad perakam waktu pada hari pertama memerlukan tugas di Putrajaya memaklumkan pihaknya akan memfokuskan kepada penyediaan rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 serta memuktamadkan perancangan belanjawan pembangunan 2022 dengan kerjasama Kementerian Kewangan. Baik saudara, seterusnya kita tinjau perkembangan saham yang disediakan oleh PNB Investment. Perpaduan adalah di mana rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan berlainan latar belakang dapat hidup dengan harmoni dan bersatu padu untuk bersama mencapai matlamat negara. Perpaduan yang utuh menjamin keharmonian sesebuah negara. Kita sebagai rakyat berbilang kaum dan agama wajib memupuk dan membina perpaduan dalam kerangka kita sebagai sebuah keluarga Malaysia. Krisis pandemik COVID-19 dan juga masalah ketidakstabilan sosioekonomi dan politik yang sedang melanda di negara kita ini sudah tentunya memerlukan kekuatan solidariti dalam apa jua segi pun dari semua pihak agar kita dapat mencapai satu keseimbangan yang boleh menjamin perpaduan dan kesejahteraan. Salah satu kunci perpaduan adalah memahami kepentingan prinsip rukun negara di mana merupakan wadah utama yang akan menyatupadukan masyarakat berbilang kaum agama di Malaysia. Hayati prinsip rukun negara, terbina ukhuwah erat perpaduan. Merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi Kembali dalam BIS Malaysia. Terima kasih saudara kerana terus setia bersama kami dalam BIS Malaysia. Mengembalikan kesejahteraan rakyat serta mengangkat semula sektor swasta sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi merupakan objektif utama kerajaan dalam menangani kesan ekonomi berpanjangan. Bagaimana pentadbiran baharu kerajaan mampu merealisasikannya berteraskan konsep keluarga Malaysia, perpaduan dan kemakmuran ekonomi. Topik ini akan dikupas bersama tetamu yang telah bersedia di talian. Kita bersama dengan pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UNIMAS, Profesor Madya Dr. Evan Lau Poh Hock. Baik, salam sejahtera Doktor. Salam sejahtera Akmal. Baik, Doktor sihat? Sihat. Apa khabar Akmal? Baik, jadi kita terus ke soalan yang pertama Doktor. Perpaduan dan kemakmuran ekonomi. Apa signifikan dan kepentingannya dalam konteks negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum dan etnik seperti Malaysia ni Doktor? Terima kasih kerana menjemput saya ke rancangan yang membolehkan saya berkongsi sedikit pandangan berkenaan dengan perpaduan dan kemakmuran ekonomi. Dari segi ini, perpaduan sebenarnya sudah menjadi sinonim dengan kehidupan kita di Malaysia ini. Integrasi di antara perpaduan dan ekonomi tidak boleh dipisahkan. Kerana saya berpendapat bahawa jika dia dipisahkan, dia macam irama dan lagu. Rosaklah lagu, pincanglah irama jika dipisahkan. So, signifikannya perpaduan dan kemakmuran ekonomi itu menjadi hubungan timbal balik. Tetapi kalau merujuk kepada perpaduan menjadi satu indikator kepada kemakmuran ekonomi di mana perkongsian ekonomi dalam acuan sesama warga negara perlu diperkukuhkan di negara ini. Setiap mekanisme yang digunakan perlu serasi dan sesuai dengan situasi perubahan masyarakat agar nikmat terus dikecapi bersama. Ini penting dan signifikan untuk kita maju ke hadapan bersama. Ya. Jadi Doktor,
Bagaimana dengan perpaduan ini? Sebenarnya ianya dapat menyumbang kepada kemakmuran ekonomi negara kita. Ya, seperti yang saya katakan tadi sebenarnya perpaduan dan kemakmuran tu haruslah bersama seperti irama dan lagu. Maksudnya kedua-duanya berkait rapat, saling bergantungan sesama sendiri. Tapi dari satu sudut perpaduan akan memacu kemakmuran ekonomi. Dalam konteks ini kita perlu ada keadilan, penerimaan dan toleransi menjadi nilai asas dalam kerangka perpaduan ini. Pada saya nilai asas ini ada di dalam sistem agenda pendidikan negara secara formal ataupun tidak formal. Saya selalu percaya bahawa pendidikan adalah satu pedoman dalam keberkesanan perpaduan di Malaysia dan juga sektor-sektor lain. Dengan perpaduan ini kita boleh maju bersama dalam merealisasikan kemakmuran ekonomi itu secara bersama. Kata kuncinya adalah secara bersama. Dalam masa yang sama, kemakmuran ekonomi itu akan memastikan rakyat bersatu padu tanpa ada prasangka dan meraihkan kepelbagaian agama budaya yang akan lagi menjadikan asas perpaduan kita. So kedua-duanya adalah berkait rapat dalam konteks ini dalam kita bincangkan perpaduan dan kemakmuran ekonomi. Baik, itu pentingnya sebenarnya perpaduan memang boleh memacu kepada pertumbuhan dan juga perkembangan ekonomi sebuah negara, terutama sekali di Malaysia ini. Jadi Doktor mungkin boleh kongsikan apa pencapaian yang boleh dibanggakan dalam hubungan antara ekonomi dengan kepelbagaian masyarakat di negara ini dan juga dalam pandemik COVID-19 situasi ketika ini, Prof. Apa yang saya boleh rumuskan ataupun katakan di sini secara keseluruhannya, dasar-dasar utama ekonomi Malaysia sejak merdeka secara umumnya adalah berpaksikan kepelbagaian masyarakat disebabkan kepelbagaian masyarakat di negara ini. So ini termasuklah dasar seperti dasar ekonomi baru, wawasan 2020 dan yang terbaru adalah wawasan kemakmuran bersama. Tidak dilupakan juga adalah rancangan Malaysia rancangan Malaysia daripada yang pertama dan kita sekarang di dalam rancangan Malaysia ke-12. Semuanya ini adalah strategi yang digunapakai oleh kerajaan dalam menangani isu ketidakseimbangan ataupun isu di mana kita akan meraihkan kepelbagaian masyarakat perpaduan, di mana perpaduan itu penting. So saya melihat ada saya tertarik dengan satu strategi yang digunapakai oleh kerajaan. Saya hanya menyingkap satu saja. Di dalam menangani isu ketidakseimbangan pembangunan wilayah di Malaysia tadi, saya mengatakan bahawa dalam inisiatif itu ia mengambil kira pergerakan pantas globalisasi dan peningkatan persaingan antara wilayah dalam sesebuah negara, dan kita kerajaan memfokus pada strategi keterangkuman ataupun inclusiveness. 5 koridor wilayah pembangunan ekonomi tersebut adalah contoh Iskandar, kita ada wilayah ekonomi Pantai Timur, wilayah ekonomi koridor utara, kita ada di pembangunan Sabah, koridor pembangunan Sabah dan koridor tenaga diperbarui di Sarawak ini. Dan secara keseluruhan implementasi dan pencapaian itu boleh dikecapi oleh semua. Itu adalah penting dan fokus, dan salah satu fokus, dan ia adalah menjadi salah satu tunjang dan teras di dalam wawasan kemakmuran bersama juga. So itu apa yang harus dibanggakan dan dalam kita mencapai kemakmuran ekonomi dan kita dalam kita celebrate kepelbagaian masyarakat kita di Malaysia. Baik, kita meraihkan kepelbagaian masyarakat di Malaysia kita. Jadi, Doktor, kita akan berhenti rehat seketika dan untuk anda semua terus setia bersama kami dalam Biz Malaysia kembali selepas ini. Perpaduan dan persefahaman. Bagaimana sebatang lidi boleh menjadi kuat? Perlu disatukan beberapa batang lidi menjadi seberkas penyapu dan menjadi kuat. Bagaimana bangunan menjadi tersergam indah? Bermula dari susunan batu bata yang kecil, disusun-susun
besi sebagai kerangka, simen dan sebagainya, barulah terbina bangunan yang kukuh. Mari kita mengambil beberapa pengajaran dalam konteks yang lebih luas terhadap negara kita. Bagaimana jika tiada perpaduan, tiada persefahaman, tiada keharmonian, negara menjadi tidak stabil dan lemah. Hargailah pejuang-pejuang kemerdekaan yang menyatu padukan kita, mengharmonikan negara dengan semangat persefahaman yang kukuh. Laungan kemerdekaan dahulu tidak mudah-mudah dilaungkan. Hargailah. Merdeka, tetaplah merdeka, ia pasti menjadi sejarah. Kembali dalam BIS Malaysia, kita masih lagi bersama dengan tetamu yang telah berada di talian membincangkan tentang topik perpaduan dan kemakmuran ekonomi. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Evan Lau Poh Hock, pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UNIMAS. Baik, Doktor, sebentar tadi kita pun membincangkan tentang perpaduan dan juga kita nak tahu mengambil konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi menjayakan pemulihan negara daripada pandemik ini. Bagaimana ia boleh dizahirkan dalam konteks perpaduan dan penyatuan masyarakat yang melangkaui perbezaan kaum, etnik maupun parti politik, terutama dalam memulihkan kembali ekonomi kita? Ya, terima kasih soalan ini. So, saya sebenarnya saya menyambut baik konsep keluarga Malaysia ini sebab dalam kita berkeluarga ini, kita maksudnya kita semua adalah saling berkait rapat dan kita adalah abang adik ataupun di dalam keluarga itu sendiri. So itu adalah sesuatu yang penting yang boleh yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri dalam kita menjayakan pemulihan negara daripada pandemik ini. So saya melihat ini adalah pendekatan baru yang perlu direalisasikan secara kolektif dan inklusif. Saya berpendapat juga bahawa kita perlu mencari keseimbangan di antara pendekatan top down ataupun dan bottom up. Maksudnya ialah pendekatan itu bukan hanya secara daripada atas ke bawah tetapi juga daripada bawah ke atas. Maksudnya daripada kedua-duanya adalah penting dan mencari keseimbangan di antara kedua-duanya supaya dia boleh disatukan, right? Itu adalah penting. Itu penting Ini penting dalam memacu pembangunan negara secara mampan pasca COVID, seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama, inklusif buat semua rakyat Malaysia. Maksudnya tiada siapa yang terkecuali di dalam lingkungan keluarga Malaysia ini. Baik, Doktor, sebelum kita teruskan untuk soalan yang berikutnya, apa kata kita dengarkan dahulu respon ini. Perpaduan adalah hadiah yang tidak ternilai harganya, yang perlu dikekalkan oleh semua rakyat di dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia. Perpaduan dan keharmonian adalah dua perkara yang amat diperlukan di Malaysia. Kita seharusnya mempersiapkan diri untuk menjadi rakyat Malaysia yang cintakan keharmonian dan mengukuhkan perpaduan. Rasa perpaduan dalam diri kita harus senantiasa disemai dan diturunkan dari generasi ke generasi. Perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum, agama dan budaya adalah cabaran terbesar negara kita. Cabaran ini merupakan kunci utama kelangsungan hidup kita sebagai sebuah negara. Perpaduan melangkaui ideologi dan perbezaan adalah sangat diperlukan dalam negara kita. Ketika ini, rakyat bersatu padu mengenepikan perbezaan dan memastikan negara kita berjaya keluar daripada pandemik COVID-19 yang tidak berkesudahan. Apa yang perlu kita lakukan sekarang ialah mengurangkan permainan politik yang tidak menguntungkan rakyat. Inisiatif harus ditumpukan kepada rakyat, bukan pada politik di waktu ini. Selain itu, sistem kesihatan harus diberikan tumpuan yang lebih agar kita berjaya memerangi peperangan menentang pandemik ini. Tumpuan terhadap kebajikan dan kesejahteraan
haruslah menjadi tumpuan utama negara pada ketika ini. Dengan membangunkan kesejahteraan rakyat, kita akan berjaya memulihkan semula negara Malaysia tercinta ini. Tonggak kejayaan negara majmuk ini adalah masyarakatnya yang bersatu padu dalam apa jua keadaan pun. Marilah kita sama-sama menang dalam pandemik dengan mencapai kesejahteraan dalam kehidupan yang kita kongsi bersama. Negara majmuk ini akan kekal harmoni selamanya, walau apa jua rintangan dan cabaran datang menerpa. Baik, Dr. Evan, dalam respon tadi kita saksikan Tan Sri Lilam Tai ada menekankan mencapai kesejahteraan masyarakat. Apa mungkin ruang penambahbaikan yang boleh dipertimbangkan oleh kerajaan baharu ketika ini, terutama dalam memastikan perpaduan ini terus dikekalkan dan menjadi acuan penting kepada kemakmuran ekonomi Malaysia? Ya, terima kasih. Seperti yang telah diperkatakan oleh Tan Sri Lilam Tai tadi, perpaduan itu adalah kunci. Bukan saja kunci, adalah suatu yang penting dalam kemakmuran ekonomi untuk kita teruskan. So kita terus seharusnya bersatu dan keharmonian masyarakat itu adalah juga penting. Saya melihatkan daripada sudut ini, agenda kemakmuran ekonomi itu bukan sahaja terletak di bahu kerajaan, tetapi kerjasama, persefahaman dan keseimbangan amat penting dalam mengharmonikan hubungan masyarakat berbilang bangsa dan budaya di negara ini. Right? Pada saya, ini tanggungjawab kita semua, tanggungjawab bersama, termasuk saya sendiri, termasuk Akmal dan termasuk semua orang yang menonton dan semua. Dan ini adalah tanggungjawab bersama. Kerjasama yang meluas dari peringkat individu, swasta, kerajaan dalam mengembeling tenaga berjuang dan sanggup mengorbankan kepentingan diri, kepentingan politik demi kebaikan dan kemajuan bersama. Itu adalah penting. Itu yang perlu kita lihat lebih kepada masa depan. Dan pandemik COVID-19 ini sebenarnya mengajar kita. Mengajar kita. Ini salah satu sudut yang positif ialah COVID-19 mengukuhkan lagi semangat perpaduan di dalam kalangan rakyat Malaysia. Semangat teguh bersama ini sepatutnya yang kita perlukan untuk bangkit bersama di dalam pasca COVID-19. Dan ini adalah ruang penambahbaikan yang boleh diambil kira oleh kerajaan dalam menjangka juga atau merangka apa yang kita perlu untuk keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Dan bagi saya lagi adalah setiap kita mempunyai peranan penting dalam pembinaan dan penyusunan semula keutamaan kemakmuran ekonomi Malaysia yang mampan pasca COVID. Baik, saya setuju dengan kata-kata Doktor tadi. Setiap individu masyarakat Malaysia perlu memainkan peranan untuk meneruskan perpaduan dan juga kemakmuran dalam negara kita, dan juga ianya boleh menyumbang kepada kemakmuran ekonomi. Jadi Doktor, bagaimana limpahan daripada kemakmuran ekonomi ini boleh terus diberikan kepada rakyat menerusi inisiatif dalam Belanjawan 2022 maupun RMK 12? Ya, saya melihatkan seperti gini. Kementerian Kewangan baru saja, semalam ataupun baru menerbitkan kenyataan pra-bajet bagi Belanjawan 2022. Dan seperti saya petik daripada Menteri Kewangan, seperti kata Menteri Kewangan, rakyat berpeluang meneliti beberapa penanda aras termasuk tinjauan ekonomi berdasarkan kepada senario ekonomi global, semakkan ke atas prestasi keluaran dalam negara kasar dan unjuran ekonomi tahun 2020 serta sasaran fiskal. So itu adalah pendekatan yang agak bagi saya agak kolektif dan inklusif, termasuk rakyat sendiri. Yang saya katakan tadi bukan sahaja top down tetapi bottom up approach ataupun pendekatan bottom up juga diperlukan dalam situasi ini. Right? Dan saya melihatkan bahawa bajet 2022 ini akan juga memperlihatkan lagi meneruskan usaha pemulihan dan memastikan negara berjaya keluar dari kemelut COVID-19 ini, dan
juga meneruskan agenda memulihkan kehidupan dan sektor ekonomi terjejas. Dan saya yakin bajet 2022 ini akan meneruskan kesinambungan daripada agenda sebelumnya, agenda dasar ekonomi yang sebelumnya. Contohnya dalam kita merangka pencapaian matlamat pembangunan mampan ataupun SDG, dan RMK 12 yang diperkatakan oleh saudara Akmal tadi, dan wawasan kemakmuran bersama, semuanya termasuk dalam perancangan itu dan inisiatif itu untuk meneruskan kesinambungan tersebut. Dan rancangan Malaysia ke-12 ini akan dijajarkan dengan inisiatif kemakmuran bersama yang akan berasaskan 3 dimensi. Saya melihatkan begitu, 3 dimensi, iaitu permekasaan ekonomi, kemampanan alam sekitar, dan kerekayaan sosial, ataupun sosial juga adalah penting di dalam konteks ini, dan konteks perpaduan dan kemakmuran bersama. So semuanya itu terangkum dan penting dan untuk menjamin kesinambungan dan pembangunan yang mampan. Baik, jadi Doktor, sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ini, mungkin harapan Doktor untuk ekonomi negara, terutama dalam menjamin kesinambungan Malaysia yang makmur. Saya untuk itu saya mengucapkan selamat Hari Kebangsaan yang kita raikan. Walaupun kita raikan mungkin di rumah ataupun bukan seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi apa yang saya lihatkan bahawa dalam konteks ini adalah harapan saya kita Malaysia adalah unik, dan keunikan kita adalah di dalam masyarakat kita yang berbilang kaum, bangsa, agama, budaya, dan semuanya kita meraihkan kepelbagaian. Right? Itu adalah penting, dan Malaysia perlu dikenali bukan saja makmur dari segi ekonomi dan pembangunan, malah menjadi negara yang beridentiti dalam pelbagai agama, bangsa dan budaya, seperti yang saya katakan sekali, yang dapat hidup secara harmoni dalam suasana yang aman. Dalam konteks ini, penggunaan sumber dan bakat perlu dioptimumkan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terus membangun dan disegani secara mampan seiring dengan dinamika dunia yang kompleks ini. So walaupun seperti kata Tan Sri dalam tadi, walaupun apa badai yang akan datang menerpa Malaysia, contohnya sekarang di pandemik, kita akan terus maju ke hadapan dan terus teguh bersama dalam segolong dalam masyarakat kita. Itu adalah penting dan itu adalah harapan saya. Baik, sebagai yang terakhirnya Doktor, mungkin dari setiap individu masyarakat Malaysia perlu menyumbang kepada kemakmuran negara untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Namun sebagai masyarakat ataupun kaum belia, apa mungkin mereka boleh terapkan ataupun kekalkan bagi meneruskan kemakmuran negara dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara kita, Prof? Ya, belia adalah dalam konteks belia adalah golongan yang penting, bukan saja di Malaysia, right? Bukan saja di Malaysia, sebab belia itu adalah masa depan untuk negara, untuk semua negara, bukan saja di Malaysia. Dan belia itu adalah golongan belia ini adalah sebab dia masa depan, so perlu diterapkan seperti yang saya katakan tadi, perlu diterapkan nilai-nilai asas, nilai-nilai murni, nilai-nilai moral, etika di dalam yang sudah diterapkan di dalam sistem pendidikan di negara ini. Dan belia ni masa depan untuk semua negara dan memastikan negara akan terus makmur dan terus maju ke hadapan. So golongan belia ni seharusnya juga tidak dilupakan dalam agenda pembangunan dan kemakmuran negara. Dan golongan belia tidak harus dilupakan juga. Baik, jadi kita ucapkan terima kasih kepada pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UNIMAS, Profesor Madya Dr. Evan Lau Poh Hock. Dan untuk perkongsian ini, jangan lupa juga. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Akmal. Baiklah saudara, untuk anda semua, teruskan kesetiaan anda bersama BIS Malaysia, dan BIS Malaysia edisi 1 September 2021 mengundurkan diri.
Terus amalkan norma baru dan patuhi SOP untuk mengelakkan jangkitan COVID-19. Bersama-sama kita jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Lindung diri, lindung semua. Saya Iqbal Hafiz Ruslan. Salam hormat dan jumpa lagi.